Muka surat 471 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya hama nubni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali' ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Ini ayat ini berkait dengan ayat sebelum ni. Allah SWT gambarkan orang yang mana menentang perintah Allah, ayat Allah, hukum Allah tanpa bukti yang ada pada mereka. Dia Allah Taala datangkan perbuatan Firaun ni, contoh Firaun dia. Ayat ni bukan dalam majlis yang Firaun buat keputusan untuk bunuh Nabi Musa atau tidak. Ini ayat ni sebagai bayan bagi ayat alladzina yujahiduna fi ayat. Ini orang yang mana bagaimana dia menentang ayat Allah, hukum Allah ni. Ini cara Firaun. Cara Firaun dia sibukkan kaum dia orang Mesir, ayat Mesir ni, untuk supaya tidak tawajuh pada dakwah Nabi Musa, penerangan daripada Nabi Musa, supaya tidak terkesan dengan dakwah Nabi Musa. Dia sibukkan dengan dia bina yang begitu hebat ni, begitu tinggi dengan dakwah macam-macam. Dia bagi tahu pada Bani Israel, dia perintah pada Haman bina satu bina yang tinggi, mudah-mudahan aku dapat tengok Tuhan Musa. Dan aku fikir dia ni pelawak. Daripada zaman dia tu dapat bina bangunan yang begitu tinggi tu, cukup dah cara untuk memperbodohkan, seperti mana dalam surah Zukhruf Allah Taala bagi tahu bahawa Firaun telah memperbodohkan kaum dia. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Nabi Firaun telah memperbodohkan kaum dia, lalu kaum dia pun ikut dia. Terkesan dengan apa? Dan kebesaran Firaun, dan kebesaran kerajaan dia, pemerintahan dia, pembangunan dia, semua tu Firaun guna belakang untuk menjauhkan manusia daripada Allah. Dan ni cara mereka halal dakwah, perintah nabi-nabi yang dihantar pada mereka. Allah Taala bagi tahu. Ni contoh cara Firaun buat. Wa kadzalika zuyyina li Firaun. Demikianlah Allah Taala bagi tahu, dihias pada Firaun. Siapa hias? Setan. Hias. Allah SWT biarkan su'u amalihi, buruknya amalan dia tu nampak molek. Wa sudda anis sabil, dia usaha dia untuk halal daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Taala bagi tu, wa ma kaidu fir'aun illa fi tabab. Tidaklah usaha Firaun tu melainkan sia-sia. Sia-sia, bahkan menjadi punca kebinasaan dia. Sia-sia usaha Firaun. Sekali lagi kita bagi tu, wa ma kaidu fir'aun, sama dengan dari sudut zahir tu kaum dia terkesan dengan dia. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Kerana pembangunan yang dia buat begitu hebat tu, memang dapat menjauhkan manusia daripada Nabi Musa. Terkesan. Tapi Allah Taala bagi tu ni hakikat dia. Hakikat dia. Bahawa Firaun ni, usaha yang dia buat tu melainkan sebenarnya punca kerugian dia, punca kehancuran dia. Sambung semula perkataan satu orang lelaki yang beriman di kalangan keluarga Firaun. Wa qala alladhi aman, berkata orang yang beriman tu, ya qaum, wahai kaum aku, ittabi'uni, ikutlah aku. Ahdikum sabilar rasyad, aku akan bimbing kamu, tunjuk pada kamu jalan yang sebenar. Ya qaum innama hadhil hayatud dunya. Dan ini dakwah para anbiya, bagi tahu tentang hakikat dunia. Wahai kamu, innama hadhil hayatud dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia ni hanya sementara. Nikmat dia sementara, mata, waktu yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang kekal, tempat tinggal yang kekal. Man amila sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Siapa dia melakukan kejahatan, maka dia tidak akan dibalas. Ini qanun Allah Subhanahu taala, melainkan seperti kejahatan yang dia buat. Tapi siapa dia melakukan amal soleh, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia benar beriman dengan Allah, tidak syirik dengan Allah, fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Itulah orang yang mana akan dimasukkan dalam syurga. Mereka akan diberi rezeki tanpa hisab, akan dibalas lebih baik lagi daripada amalnya. Sambung lagi, wa ya qaum mali ad'ukum, wahai kaum aku. Bila kaum dia jawablah, tak sah ikut Musa lah, kekal dengan kita ni, kamu berhenti lah. Pujuk dia juga. Sebab ni kita kata orang yang mana ada kedudukan besar, dapat duduk dalam majlis Firaun, mesyuarat Firaun ni, cakap dalam majlis Firaun ni, itu orang yang mana ada umur yang rapat dengan kaum kerabat dia. Jadi bila pujuk dia supaya berhenti ni, dia kata, wahai kaum, mali ad'ukum, kenapa kamu ni? Mali, kenapa kamu ni?
ad'ukum ila an-najah wa tad'unani ila an-nar. Aku ajak kamu pada kejayaan, kamu ajak aku pada neraka. Tad'unani iaitu kamu ajak aku li akfura billah, supaya aku kufur dengan Allah, syirik dengan dia, yang mana ma laysa li bihi ilmu, yang tidak berdasarkan ilmu, tidak ada ilmu yang datang daripada nabi-nabi, rasul-rasul, kitab-kitab daripada Allah SWT dibenarkan syirik, tak ada. Wa ana ad'ukum, sedangkan aku ajak pada kamu ilal azizil ghaffar, kepada yang maha perkasa, yang maha pengampun. La jarama, pasti sekali apa yang kamu ajak aku itu ialah laisa lahu da'watun fid dunya. Yang kamu ajak aku tu, sebenarnya pasti sekali yang kamu ajak aku tu untuk seru dia, untuk sembah dia, untuk mohon daripada dia tu, laisa lahu da'wah, dia tidak memiliki da'watun fi dunia, tidak boleh menyahut seruan doa, sama ada tidak boleh menyahut seruan sama ada di dunia, apatah lagi di akhirat. Apatah lagi di akhirat. Wa anna maraddana ila Allah, dan kita semua ni akan kembali pada Allah belaka. Dan Allah Taala sudah buat keputusan, wa annal musrifin, orang yang mana melampau, hum ashabun nar, itulah dak pemilik neraka, masuk neraka sekali dengan gerak. Fa tazkuruna ma aqulakum, akhir cakapannya, kamu akan ingat apa yang aku bagi tahu pada kamu. Wa ufawwidu amri ila Allah, adapun berkenaan dengan urusan aku ni, diri aku ni, aku serah pada Allah Subhanahu wa taala. Ni mukmin. Sebab tu Allah Taala panggil mukmin ni. Dan kalau sebut mukmin kan, dia mukmin sebenar. Kalau sebut amanu, itu boleh jadi mukmin, boleh jadi ada nifak. Tak, ada nifak. Dalam Quran ekosistem kan. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Tak, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Sebab tak masuk lagi, Islam tak masuk sempurna lagi. Tapi kalau Allah Taala bagi tahu, tak, rajulun mu'min min al, satu orang lelaki yang beriman, sifat dia, tak, sifat dia, dan ni sifat orang beriman. Dan kamu akan ingat apa yang aku bagi tahu pada kamu, adapun urusan aku ni, aku serah diri aku pada Allah Subhanahu wa taala, serah diri aku pada Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha basirun bil ibad, Allah Subhanahu wa taala tentang hamba ni sangat jelas, sangat jelas. Tak, serah diri. Fawaqahullah, lalu Allah Taala selamatkan dia daripada kejahatan yang mereka rancang, Firaun rancang. Wa haqa bi ali fir'aun, dia telah menimpa kepada Firaun dan pengikut-pengikut dia tu suul azab, azab yang sangat buruk. Azab apa dia? Tergelar. Bila mati, bila tergelar tu, annaru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa ashiya, api neraka dibentangkan pada mereka wuduwan wa ashiya, pagi dan petang. Pagi ni dalil azab kubur ni, azab al barzah, azab al barzah ni Firaun kena ni. Allah Taala bagi tahu telah menimpa Firaun sul azab. Azab apa dia? An-nar, neraka, api neraka, yang mana dibentang kepada dia tu wuduwan wa ashiya, pagi dan petang. Pagi petang ke tengah hari tak ada. Ni bahasa Quran, bahasa Allah. Wuduwan sebut penjuru dua waktu ni sentiasa. Wa yauma taqumus saah, bila berlaku kiamat, bila berlaku hari kebangkitan, maka akan dikata pada adkhilu ala fir'aun asyaddana, silakan masukkanlah Firaun dengan pengikut dia tu asyaddal azab, azabnya lebih teruk lagi. Kemudian Allah Taala cerita pada kita, bawa suasana akhirat, bawa suasana dari neraka. Tengok cara Quran, tadi duduk dalam majlis Firaun, tak, sekarang ni bawa kita pergi akhirat. Sebab tu Quran ni kalau orang tadabbur, baca dengan faham ke tak, dia tak akan puas. Dia sentiasa berubah, dia bukan baca sekarang tengok muka surat tu, dia tengok huruf tu jadi pening tu, jadi jemu tu. Tak. Dia bawa kita pergi suasana, tengok Allah Taala ubah. Dalam kan dia tak sedar. Wa ingatlah idh yatahajjuna finnar, ketika mana mereka balah dalam neraka. Fa yaqulu ad-du'afa lil ladzina istakbaru, berkata pengikut golongan lemah kepada golongan yang sombong, tak, golongan pemimpin. Inna kunna lakum taba'an, kami dulu masa dunia jadi pengikut kamu. Fahal antum mawnuna anna nasiban minan nar, adakah kamu sekarang dapat menyelamatkan kami sikit sebahagian daripada api neraka ni? Tak, kurang panas sikit ke? Dapat bagi kami sedikit keuntungan? Tak. Qala alladzina istakbaru, maka berkata orang yang sombong, pemimpin, tak, kata apa dia? Inna kullun fiha, kita duduk di neraka belakang. Tak. Ni jawapan. Tak ada dalam Quran ekosistem bagi tahu pada kita, tak, kita silap ni kerana kita Allahu Akbar. Tak, kerana kita ikut orang tu. Tak, dia je kecek kita. Kita sekali ingat dia. Sayyidina Umar dalam khutbah dia, konsisten khutbah Sayyidina Umar, di antara ucapan dia, tidak ada keuzuran bagi orang yang jahil untuk tidak tahu perintah Allah, untuk langgar perintah Allah SWT. Tak ada keuzuran.
Tak ada keuzuran. Tambah-tambah lagi bila Allah Taala umur panjang 60 tahun kan. Umur 60 ni tak ada keuzuran dah. Tak ada keuzuran tak kenal Allah. Tak ada keuzuran. Tak ada keuzuran. Tak. Nabi bagi tahu. Khutbah Sayyidina Umar, setiap kali khutbah dia, di antara ucapan dia, anda tak ingat dia punya mata dia. Tapi sentiasa Sayyidina Umar ni, kejahilan tidak tahu perintah Allah menyebabkan kita langgar perintah Allah semua, bukan keuzuran daripada Allah SWT. Ya? Tak. Kejahilan tetap perintah Allah menyebabkan kita langgar perintah Allah SWT. Dia bukan keuzuran. Bukan keuzuran. Tak. Hari ini bagi tahu Allah Taala cerita pada kita suasana dari neraka, perbalahan ahli neraka dengan sesama mereka. Tak royak pada orang yang menyembah dia masuk neraka. Qala alladziina, berkata pada pemimpin, inna, kita duduk di neraka belakang. Inna Allah qad hakama baina. Allah Taala sudah buat keputusan dah. Tak ada buat gapo dah. Ya, kita lalu dah banyak kali kan surah Saffat. Tak. Bagaimana pemimpin jawab, tak. Kami tak paksa pun kamu. Tak, satu kata, dak mu pagi petang siang malam dua perancangan. Tak. Kami tak ada kuasa pun untuk disesatkan. Mu sendiri pilih sesat sebenarnya. Mu jangan ikut kami. Berbalahan. Tak, balah. Balah ni tak habis. Tak. Ahli syurga ni tak balah. Ahli syurga dicabut ghil. Tak, daripada diri satu orang. Tak ada. Hidup pada syurga ni apa? Sejahtera. Salam sejahtera. Wa qala alladhina fin nar, berkata. Wa qala alladhina, berkata orang dari neraka. Ni suhana dari neraka pula. Suhana dari neraka. Berkata orang yang dalam api neraka tu, tak minta cuba bodek, tak penjaga neraka pula. Guna wasilah, penjaga neraka. Berkata orang dari neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minna, tolong doa pada Tuhan kamu. Minta dengan Tuhan kamu. Tak, minta apa dia? Minta tubik. Tak ni, bukan minta tubik ni. Ni paling apa? Ni usaha lagi, dia ada salah lagi ayat surah. Tak. Minta lepas ni, bukan minta apa? Minta peracun. Ya Allah, ada tak si ampun, tak si maaf dah. Lupus terus lah, lupus. Tak lupus. Bila ahli neraka lihat binatang-binatang yang pernah melakukan kezaliman kan, tak dihidup kan, balah dah. Lepas tu dia mesti jadi tanah semula. Bila tengok jadi tanah kan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalaulah aku jadi tanah juga. Jadi minta dengan Allah SWT, mohon daripada Allah SWT. Kalau tak siapa ya Allah, lupuhlah pakai mata. Allah kata apa? Tak boleh. Tak boleh, tak ada. Hak ni tak dalam usaha lagi. Tak minta dengan penjaga neraka, minta dengan penjaga neraka supaya doa pada Allah SWT, yukhaffif anna yawman min, tolong slow sikit api neraka. Bukan tiap hari, sehari je. Tak. Yukhaffif anna yawman min al-azab. Tolong slow. Tak. Kepada kami ni satu hari daripada azab api neraka. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, malaikat bagi tahu, bukankah telah datang pada kamu rasul-rasul kamu yang bawa bukti-bukti? Maka mereka kata, bahkan telah datang. Kalau mari dah fad'u, doa sendiri. Wa ma du'aul kafir, Allah telah bagi tahu dah, doa ni tak ada guna. Wa ma du'aul kafir illa fi dhalal, tidak ada doa kafir pada akhirat nanti ni, pemohon mereka ni sia-sia. Nampak dah. Itu di atas dunia lagi ni. Surah ni dibaca pada orang Mekah. Baca pada orang Mekah. Innalah, kemudian kembali semula. Kembali mana semula ni? Tak. Kembali awal. Tak. Kembali pada Nabi SAW. Tak. Sebab surah ni turun untuk pujuk Nabi sebenarnya. Sebab tu kita kena baca. Tak. Kita bukan baca sebagai orang baca Quran. Sebagai kita tidak. Kita kena baca sebagai Nabi. Tak. Bagaimana Nabi baca Quran? Sebab Quran itu kepada Nabi. Nabi ni sebagai apa? Sebagai da'i. Sebagai da'i. Tengok ni Allah Ta'ala beritahu. Ini ayat untuk tasliah Nabi. Inna lanansuru, kami pasti akan tolong rasul-rasul kami dan juga orang yang mana beriman. Pada kehidupan dunia lagi Allah Ta'ala berjamin. Wa yauma yakul, lebih-lebih lagi pada hari akhirat nanti. Hari semua ni akan disaksikan. Akan jadi saksi. Hari yang mana tidak orang zalim paling tinggi sekali syirik lah. Hari yang mana la yanfa'u zalimina ma'dziratu. Orang yang buat zalim ni, tak, keuzuran mereka ni tidak akan bagi manfaat. Bagi mereka laknah, bagi mereka seburuk-buruk tempat. Allah bagi tahu. Ini jaminan daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Kami pasti akan tolong. Jadi kamu tenang duduk di Mekah ni.
Kemudian hiburkan lagi cerita Nabi Musa. Walaqad ataina Musa, kami telah bagi pada Nabi Musa petunjuk, hudan, Taurat seperti mana Quran. Dan kami wariskan kitab Taurat itu kepada Bani Israel. Hudan sebagai petunjuk, wa dzikra sebagai peringatan liulil albab, untuk orang yang cerdik. Oleh kerana itu wahai Muhammad, tengok, fasbir, sabar sajalah. Teruskanlah dakwah. Teruslah sebarkan Quran ni, dakwah dengan Quran ni, beritahu kepada manusia supaya taat pada Allah SWT. Dan penentangan mereka, tidak peduli mereka, tidak mahu masuk Islam mereka ni, fasbir, sabar. Inna wa'adallahi haq, bahawa janji Allah hak, benar. Dan lepas tu buat apa dia? Wastaghfir li dhanbi, istighfarlah tak dosa kamu. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah pada Tuhan kamu. Bil asyi wal ibkar, pada waktu petang dan pada waktu pagi. Ni hakikat zikir. Tak, hakikat zikir. Mana zikir ni di istighfar, zikir, dan untuk dapat hakikat dia bukan semata-mata selepas ibadat, bahkan selepas dakwah. Sebab tu kalau kita tinggal dakwah, kita tak akan dapat hakikat ni. Ini ayat ni ayat fasbir ini. Oleh kerana itu sabarlah wahai Muhammad. Allah Taala pandu Nabi. Tekanan jiwa, tekanan perasaan, tekanan keadaan masyarakat ni yang tolak dakwah ni, tak, bagaimana nak selesai ni? Dengan istighfar. Masa ni mari hakikat istighfar, dan hakikat tasbih, hakikat zikir, hakikat sembahyang. Tak, bila kita hemburkan, tak, cerita semula pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dakwah Nabi Nuh yang kita banyak kali-kali. Tak, Nabi Nuh baca sebagai seorang dai. Kalau kita baca sebagai kita habis huraian kan, pas ni malam ni makin relax, tak ada gapo, tak ada fikir. Kita ada fikir. Tapi Quran ni dibaca sebagai seorang dai. Orang fikir bagaimana ni umat ni semua taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekali lagi sambung 3 kali dah, ma yujadilu fi ayah innal ladina yujadilu fi. Ini Allah Taala cerita pada Nabi, memang tabiat manusia dah untuk yang jahil, yang tidak kenal hakikat ni akan tolak. Innal ladina yujadiluna fi ayatillah, orang yang mana menentang perintah Allah, hukum Allah tanpa bukti yang datang pada mereka, punca sebenarnya in fi sudurim illa kibr, tidak ada lain dalam hati mereka ni, tidak ada lain melainkan kibir, ada takabur. Mahum bibali, yang mana sifat takabur, sifat besar diri, sifat bisa tu, mahum bibali, yang mana mereka tidak akan capai pun. Tidak akan capai. Oleh kerana itu, bila berhadapan dengan lagu ni pula, lagu mana pula? Fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah. Minta lindung dengan Allah. Tak. Istighfar di atas kelemahan, tekanan itu istighfar. Lepas tu kalau gangguan, orang nak katak, orang nak pukul, orang nak buat macam-macam, orang nak buat perancangan jahat, fasta'iz billah, minta lindung dengan Allah. Tak. Cari perlindungan daripada Allah. Innahu was-sami'ul basir, Allah Taala Maha mendengar, Maha melihat. Supaya tak ada rasa besar, tak ada rasa takut pada siapa. Dai ni tak boleh takut pada siapa-siapa, kena takut pada Allah. Dia ni tuan dia Allah, orang lain bukan tuan dia. Sebab tu dia kena rasa hanya Allah yang paling besar sekali. Selain daripada Allah ni tak ada apa. Tengok Allah datang ayat ni, la khalqus samawati wal, sesungguhnya kejadian langit-langit dan bumi ni akbaru min khalqinna, lebih hebat daripada kejadian manusia. Manusia yang rasa diri hebat. Dan kejadian langit dan bumi lebih hebat lagi. Belum lagi kejadian malaikat, belum lagi arasy lagi. Tak, sebab tu Nabi bagi tahu dalam hadis dari Abu Daud, ya tak, uzinali an uhaddithukum an malaikah. Dan Allah SWT telah izinkan aku untuk cerita para malaikat, tentang kehebatan malaikat, tak, supaya masuk dalam hati kita kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Allah SWT. Tak, cerita tentang makhluk dia yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi berbanding dengan buat perbandingan kita. Biasanya dalam Quran Allah cerita tentang dia seperti mana surah Sajdah, kan? Allah alladhi khalaqas samawati fi sittati ayamin thumma istawa yudabbirul amr alimul ghaib wasyahadah wa huwal azizur rahim fabada'a khalqal insani min tin. Tengok buat perbanding. Allah yang begitu hebat sekali, yang jadikan segala-gala, dia yang terbit semua ni, maha mengetahui perkara gaib, maha mengetahui perkara nyata, dia maha perkasa. Dia yang jadi manusia asalnya asal daripada tanah, kemudian dia biarkan daripada air mani yang hina. Tengok, kita begitu lemah sekali, begitu hebat sekali, dia buat perbandingan. Ini cara Allah SWT. Sebab tu manusia dia perlu keadaan lagi ni untuk sedarkan diri dia. Dia tu siapa dia. Sini Allah Taala kata, sesungguhnya kejadian langit-langit dan bumi ni akbar min khalqinna, lebih hebat daripada kejadian manusia, lebih besar lagi daripada kejadian manusia. Tapi kebanyakan manusia tak reti.
Tak reti. Dari surah Fussilat lepas ni Allah nak bagi tahu langit dan bumi bila dipanggil oleh Allah SWT, i'tiya taw'an aw karha qalataina ta'in. Langit dan bumi bila dengar Allah nak panggil kan, ataina ta'in, kami datang ya Allah dengan penuh taat. Kian, tengok langit. Allah suruh perhati tengok langit, tengok bumi yang tak hampa besar, gunung ganai lebih besar daripada kita. Semua takut pada Allah SWT. Kita ya tak kenal diri kita. Wa ma yastawil a'ma. Sebab tu dalam Quran Allah Taala perkenalkan dia, perkenalkan kita. Tu cara Quran. Imam Ghazali tulis kitab kan. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, kenal Allah. Sebenarnya boleh dua-dua, man arafa rabbahu arafa rabbah, man arafa nafsa arafa rabbah. Dia kenal Quran ni, dia kenal belakang. Quran dia perkenalkan Allah, perkenalkan kita. Perkenal juga makhluk dia lain, berhebat lagi. Supaya timbul khajal, timbul malu. Dalam masa yang sama timbul kekuatan dan timbul dalam hati tak takut siapa. Tak takut. Ini cara Allah SWT. Lepas cerita tentang orang yang menentang Allah ni orang yang mana, punca dia kerana takabur, kerana rasa besar, kerana rasa. Jadi bila keadaan lagu ni minta lindung dengan Allah. Lepas tu Allah bagi tu hakikat manusia. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak akan sama orang yang buta dengan orang yang celak. Begitu juga tidak akan sama dengan orang yang mana beriman dan beramal soleh dengan orang yang mana musyrik, orang yang buat kejahatan, orang yang tidak taat pada Allah. Tapi sedikit saja yang dapat pengajaran. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku. Tidak ada keraguan padanya. Ciri surah Makkiyah. Bukan ciri surah Makkiyah kita sudah terbiasa royak lagu ni kan. Sebenarnya surah Makkiyah ke surah Madaniyah ke sama ya. Tauhid, risalah, akhirat. Cuma beza Madaniyah ni ada ahkam. Cuma dari sudut Allah, tauhid, risalah, akhirat ni semua Quran. Bukan ciri surah Makkiyah. Cuma bila kita baca surah Makkiyah dia terlampau zahir benda ni sebab kita tak lalu ayat ahkam. Sebenarnya seluruh Quran kita baca Baqarah lagi. Tauhid, risalah, akhirat Tauhid, risalah, akhirat. Cuma beza dia ayat surah Madaniyah ni ada ahkam, Inna sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya kiamat ni pasti akan berlaku. Tidak ada keraguan pada, tapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman. Wa qala rabbukum, maka Allah Taala perintahkan. Ini perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku akan terima tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan setakat tu, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang mana rasa sombong, tak usah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak usah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa sakit. Macam-macam ditipu oleh tok lebah-tok lebah. Kena guna wasilah. Jadi sistem gitu. Dia cuba ajar masuk ke dalam manusia ni dengan wasilah lebih diterima lagi. Kias dengan dunia golongan-golongan yang mana ajar manusia ni dengan perantaraan kubu-kubu orang soleh lebih diterima lagi. Ini bahaya. Bahaya. Allah sebab Nabi mari ajar pada kita ni minta dengan Allah walaupun selipar buta pun. Nabi sebab manusia fikir kan sahabat jahiliah lagi lah. Sebab memang sistem mereka dah cek-cek minta dengan selain daripada Allah, besar je minta dengan Allah. Tu syirik ajar. Terlebar-terlebar mereka ajar. Nabi mari ajar nak batal belakang. Minta belakang dengan Allah. Lipat buta pun minta. Tengok sahabat ni jatuh ke apa tali ke apa. Gotu kuda dia. Miak kuda dia jatuh. Tak minta dengan orang, turun ambil semula. Baru Nabi kata gitu. Ambil usaha. Jangan minta dengan orang. Kesan dia pada perkataan Nabi SAW pada para sahabat. Nabi SAW minta belakang dengan Allah SWT. Kecil besar minta belakang. Bapa innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang mana sombong daripada beribadat pada Allah, tunduk pada Allah, doa pada Allah, maka Allah nak guna ibadat. Sombong tak setuju dengan perintah Allah, terasa tak sesuai dengan perintah Allah SWT. Orang marilah betul perasaan dia ni. Orang lain lebih hebat lagi. Perintah orang lain lebih hebat lagi. Allahu akbar, ni bahaya. Perintah orang lain lebih hebat lagi. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan dalam neraka jahanam dakhirin, kekal dalam keadaan hina. Allah alladzi ja'al, cerita tentang Allah semula. Cerita tentang Allah semula, kehebatan Allah. Sebab tu kita bagi tahu tak logik ni. Allah dicerita begitu sekali hebat tentang kudrat dia, tentang ilmu dia. Tiba-tiba perintah dia boleh tak tepi kita bila mai keadaan. Tak logik. Tak buat apa dia Allah cerita hebat gini. Tengok Allahul ladzi ja'al, ulas semula. Allah ja'ala lakumul lail, dia yang jadi kepada kamu malam supaya kamu dapat berehat.
wan naharu mustirah dia siang Allah jadikan terang supaya kamu dapat cari kurnia Allah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah SWT kurnia dia pada manusia ni sangat besar. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kamu. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Dia tidak ada tempat bergantung lagi. Tempat bergantung bagi tahu Allah ni tempat bergantung. Apa kita takut pada selain daripada Allah? Fa anna, bagaimana mereka boleh dipalingkan? Kadzalika yufakul ladzina kafaru bi ayatillahi yajhadun. Demikianlah dipalingkan siapa dia alladzina kanu, iaitu mereka yang mana kanu bi ayatillah, mereka memang tak sekena dah dengan perintah Allah, sudah biasa dah hukum-hukum Allah ni tak tepi semua dah, tak tu bahaya dah. Dari pemerintah yang sudah biasa dah tak tepi hukum Allah dah, dalam undang-undang ke apa tepi dah hukum Allah. Namun dia sudah biasa orang lagu ni dah, dia tak puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masyarakat tengok kan, sebab tu masyarakat kita payah. Sebab tu dia cepat bila ke arah perintah selain daripada Allah cepat. Perintah Allah ni payah bawah sebab dah biasa dah, dilatih gitu dah secara tidak sedar. Secara langgar perintah Allah Taala ni mudah. Sudahkah Allah Taala beritahu dia buat belakang, dia buat. Allah masih lagi, Allah allazi ja'ala lakumul arda qararan. Allah lah yang jadikan untuk kamu bumi ni tempat kamu dapat menetap dengan sempurna. Begitu dia yang binakan langit. Dia wasawwarakum fa ahsana suwar. Dia yang membentukkan kamu dengan cara terbaik. Dia membentukkan rupa paras kamu, bentuk kejadian kamu ni dengan ahsana suwarakum, dengan cara yang terbaik. Wa razaqakum minat thayyibat. Dia bagi rezeki kamu hok malak-malak. Dzalikumullah, itulah Allah Tuhan kamu. Kali-kali Rabb kamu tempat gantung kita. Tak, tempat kita ikut arahan dia. Tak, tempat kita ikut arahan dia. Rabb. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha berkat Allah SWT yang mentadbir segala alam. Wal hayyu, dialah yang maha hidup, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Fad'uhu, maka doalah pada Allah, mohonlah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dan hanya tunduk pada hukum dia. Lahuddin, hanya tunduk pada hukum dia, pada peraturan dia, pada perintah dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dengan maksud segala sesuatu ni milik Allah belaka, dan alam ni pun Allah yang kontrol. Milik dia belaka dan dia yang kontrol. Qul, katakanlah, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'un. Katakanlah wahai Muhammad dengan tegas, aku dilarang sembah, seru apa yang kamu seru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas datang pada aku bayinat daripada Tuhanku. Dan wa umirtu, dan aku diperintahkan kepada dia. Tengok ni, an uslima, untuk taslim pada Allah. Untuk taslim. Taslim ni lebih besar daripada tauhid. Sebab tu tak ada ayat tauhid. Wa umirtu an uwahhida li rabbi, tak ada. Tak. Semata uwahid tak selamat. Tak. Sama iblis tauhid pada Allah SWT. Iblis tak ada syirik, tapi tak ada taslim pada Allah SWT. Sebab tu qadiyah taslim lebih besar lagi. Tengok semua nabi daripada Nuh Allah Taala suruh sebut wa umirtu an akuna minal muslimin. Daripada Nuh dan nabi kita, aku diperintahkan supaya jadi muslimin, orang yang taslim pada Allah SWT. Kita mentauhidkan Allah sebab perintah Allah supaya tauhid. Kalau perintah Allah SWT suruh syirik, kita kena syirik. Kejayaan kita adalah syirik. Kejayaan kita adalah syirik. Seperti Nabi bagi tahu, okay, surah Zuhruf kita akan lalu. Surah Hawami juga. Kullu anna indar rahmani walad fa ana awwal abidin. Kalulah Tuhan Rahman tu ada anak, aku mula-mula sekali. Okey, semua. Mula sekali akan semua. Tapi sebab tak ada, Tuhan Rahman suruh kata apa? Taslim lillahi rabbil alamin. Wa umirtu, aku diperintahkan an uslima li rabbil alamin, untuk taslim pada Allah Subhanahu Taala. Taslim pada Allah. Taslim belaka. Zahir dan batin. Semua perintah Allah SWT. Taslim pada Allah SWT. Sebagaimana kita kena taslim pada Nabi dari sudut syariat. Syariat taslim pada Nabi, jangan kita pijak. Pegangnya taslim pada Allah SWT. Perintah taslim pada Allah SWT. Qul huwallazi khalaqakum min turab. Dialah yang jadikan kamu asal daripada turab, daripada tanah. Kemudian dia biarkan melalui air mani. Tengok Allah Taala cipta bahawa dia Tuhan kita, orang lain bukan Tuhan kita, dia buat kita. Doa istighfar kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Bukan kerajaan Tuhan kita ni, bukan siapa-siapa, bukan orang ramai. Tuhan kita ni Allah. Tengok di cerita ni, Tuhan kita cerita ni, huwallazi khalaqakum. Dia yang jadi kamu asalnya daripada tanah, kemudian dia biarkan daripada air dengan melalui perantara air mani.
Summa min alaqah, kemudian daripada air mani itu jadi alaqah, jadi seketul darah. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian dia keluarkan kamu jadi kanak-kanak. Kemudian ada yang dilanjut ke usia sehingga kamu jadi dewasa. Kemudian kamu jadi tua. Ada di antara kamu mati sebelum tua. Walitablugu ajalan musamma, supaya kamu dapat hidup untuk satu tempoh yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Wala'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu dapat memikir. Huwallazi yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Adalah dengan dia. Ni Allah kita, ni Tuhan kita. Mati hidup dalam genggaman dia. Tuhan lain tak ada pegangan. Sebab tu kita kena tak pada dia mutlak. Khutbah Sayyidina Umar, di antara percakapan Sayyidina Umar dalam khutbah dia, mula-mula sekali khutbah dia masa dia naik jadi khalifah. Dan Sayyidina Umar beritahu, tidak ada satu orang pun yang kedudukan begitu tinggi sehingga sahabat-sahabat kita boleh langgar perintah Allah. Tak ada. Allah Ta'ala tak benar. Dia nak jadi khalifah kan, dia nak bagi tahu. Tak. Satu orang tu duduk ke dekat tinggi secara mana sahabat jadi khalifah, mereka seluruh dunia pun tidak melayakkan dia ni sanggah dengan perintah Allah SWT. Dan kamu tidak layak untuk ikut. Ini yang diucap sama. Sebab apa dia ucap pada diri dia? Tak tegas. Ini para sahabat, mereka jelas. Sebab apa Tuhan sebenar Allah SWT. Sebab tu kalau mari arah daripada Tuhan lain, cara dengan Tuhan sebenar, arah Tuhan lain tak terpakai, dia batal gitu ya. Dia batal gitu. Cuma Tuhan kita aja. Dan Allah SWT ajar lagu mana nak berhadapan bila mari keadaan lagu. Dia ada cara. Kita tahu cara kita pula. Tak, cara hawa kita. Tak. Allah SWT ajar. Huwallazi yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa idza qada amran, tengok Allah SWT, bila dia putuskan gapa-gapa, cukup dia kata kun fayakun, jadi. Ni kita akan berhadapan dengan dia. Alam tara ilal ladzina, sekali lagi, kamu tahu tak berkenaan orang yang mana menentang ayat Allah, perintah Allah, bagaimana dia dipalingkan, bahawa dia dijadikan daripada Allah, asal daripada tanah, kemudian daripada air mani, kemudian Allah yang pegang. Apa pergi ikut selain daripada Allah SWT juga? Apa pergi ikut selain daripada Allah? Alladzina kadzabu bil kitab, orang yang mana mendustai kitab. Wa bima arsalna bihi rusul, dan apa yang kami hantar dengannya rasul kami. Fasawfa ya'lamun, mereka akan tahu juga nanti. Apa dia? Idil aghlalu fi, ketika mana belenggu berada di leher mereka. Wassalasil yushabun, dan rantai-rantai dan heret mereka. Yushabuna fil hamim, mereka akan diseret di apa? Fil hamim, dalam air panah. Bayar kan? Tak, akan diseret masuk dalam air panah, celuk dalam air panah, gelembung, summa finnar yusjarun, kemudian dibakar atas api neraka pula. Ni Allah kita, ni Tuhan. Allahu akbar. Cukup. Tak. Dia yang bagi tahu dia jadi kita, dia bagi tahu dunia sementara, tempat ujian. Dia yang bagi kewarasan dengan semua ni, dia bagi tahu dunia ni tempat ujian. Tempat ujian. Dan dia yang akan hisap kita, dan dia akan buat keputusan neraka tu bersyurga. Dan ni neraka dia tengok, dia akan bakar kita. Sebab tu kita tak boleh takut orang lain seperti mana takut pada Allah. Sebab tu kita tak boleh canggah dia walaupun orang lain. Tak boleh. Kerana orang lain tak boleh. Sebab dia tengok, idil aghlalu fi. Kamu akan tahu juga orang yang mana mendustai perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul ni. Mereka akan tahu juga. Tahu bila? Ketika mana belenggu berada di leher mereka, dan mereka dirantar, kemudian ditarik masuk dalam air panas celuk, kemudian summa finnar yusjarun, kemudian dibakar atas api neraka. Bayar, ambil lagi, celuk air panas, metal. Ni summa qila lahum, kemudian dia kata pada aina ma kuntum tusyrikun, mana kamu syirik dengan Allah SWT, kamu tak selain daripada Allah SWT dulu, sehingga kamu langgar perintah Allah SWT. Min dunillah, selain daripada Allah, mana? Tak ada. Qalu dhallu anna, mereka jawab tak ada ya Allah, hilalnya ana. Bal lam nakun nad'u min qablu syai', bahkan sebenarnya tak ada, mereka tak ada sebut siapa-siapa sebenarnya. Tak. Sebelah pihak ya. Kadzalika yudillullahu al-kafir, demikianlah Allah SWT sesatkan orang kafir. Dalikum bima kuntum, demikian itu Allah Taala balas lagu ni. Allah Taala bagi tahu apa? Sebab masa atas dunia dulu tafrahuna fil ardi ghairha, kamu begitu bangga sekali di atas muka bumi guna nikmat Allah SWT, derhaka pada Allah. Ya. Tanpa hak. Bima kuntum tamrahun, dan begitu kamu ketika mana atas dunia dulu tamrahun, mana melampau dari sudut mengguna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak, bukan setakat tidak bersyukur, bahkan mempersendakan orang beriman dengan Allah. Bukan setakat tak jadi mukmin, mempersendakan orang mukmin. Bukan setakat tak taat perintah Allah, mempersendakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi keluasan. Allah Taala balas. Fasbir, tengok kembali mula pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pada dai ni.
baca Quran. Kalau kita tegas pada Nabi, kita jadi sakut kan? Tak. Jadi sakut. Tengok fasbir, sabarlah orang yang baca Quran. Sabarlah wahai Nabi. Inna wa'dallahi, janji Allah itu benar. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina idhum. Fa imma nuriyan, sama ada kami akan tunjukkan apa yang kami janji pada mereka ataupun kami wafatkan kamu, sama saja. Sebab apa? Semua kembali pada kami belaka. Tengok Allah nak pujuk. Ini ayat untuk kita. Kita rajakan kalau tak taat ke Allah SWT azab ke akhirat nanti. Orang tak percaya. Ha? Udkhulu abwaab jahannam. Allahu akbar. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha. Silakan masuk. Ini bahasa dah menyakit dah. Sekarang ni Allah Taala bagi tahu sebab apa kena azab tadi, sebab kamu masa atas dunia dulu melampau dari sudut guna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dikatakan udkhulu abwa, silakan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Fabi samathwal mutakabbirin, seburuk-buruk tempat orang yang sombong. Oleh kerana itu kembali pada Nabi, fasbir, kembali pada kita. Sabar sajalah. Inna wa'dallahi, janji Allah itu benar. Sama ada kami tunjuk pada kamu apa yang kami janji kepada mereka ataupun kami wafatkan kamu, sama saja. Sebab apa? Fa ilaina yurja'un, kepada kami juga akan dikembalikan. Ini Allah Taala pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pujuk semua dai yang mana kerja untuk islah, dengan untuk tegakkan Quran. Hukum kepada Al-Quran. Kita akan ditentang. Sebab tu kita kena faham, sebab selepas ayat ni Allah SWT ada datangkan panduan untuk dai. Ya ayyuhal mudassir, lepas tu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ni sebab apa suruh bangun malam. Kita ambil surah tu, tak faham keadaan Nabi sah. Surah tu disuruh baca oleh Allah SWT kepada Nabi ni untuk rilis tekanan yang Nabi hadapi. Kita jadikan tahajud tu sebagai maksud kita. Maksud kita. Kita sehari tak buat kerja, tak aja fikir pun orang. Tengok anak tak semaya, tengok anak tu tak semaya pun tak ada surga apa. Lepas tu mula, apa mai tahajud kita tak surga satu. Buat kita tak buat kerja. Tahajud ni untuk orang mukmin yang mana sehari fikir pergi jumpa orang. Tu Allah SWT suruh Nabi. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Apa tu? Tengok ayat. So, kita baca surah Isra ke tak? Allah Taala bagi tahu hampir-hampir mereka berjaya nak jauhkan kamu daripada wahyu, wahai Muhammad. Nabi, keadaan Nabi, dakwah Nabi ni kerana malu-malu dengan keadaan masyarakat ni, tawaran macam-macam ni. Nak suruh kami beriman boleh wahai Muhammad, wah gini. Nak suruh kami beriman boleh wahai Muhammad, wah gini. Macam-macam Nabi hadapi. Orang kata iti bi Qur'anin ghairi hadha, wa mai Qur'an lain Muhammad atau berubah sikit. Laula jtabaita, ejahlah sikit. Sehingga Allah Taala akan bagi tahu ingkar hampir-hampir mereka berjaya untuk memfitnahkan kamu supaya tidak bagi tahu seperti mana yang kami wahyukan. Antaftari alaina ghairah. Kalau kamu terima cara dengan mereka kata baru saing kita ni. Tak. Allah Taala bagi tahu. Kemudian Allah Taala bagi tahu kepada Nabi, lepas ni bukan setakat tu lagi wahai Muhammad, mereka akan halau kamu. Sunnataman qad arsalna. Ini sunnah perjuangan dah. Kamu kena faham. Lepas tu kamu dah aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Lepas tu wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqamah. Apa ayat ni mari? Untuk pujuk Nabi, untuk pujuk dai. Jadi tahajud, tasbih, zikir ni sebenarnya untuk rilis, untuk tekanan orang mana untuk islah ni. Masyarakat tak dengar, orang tak dengar, orang kata macam-macam. Jadi zikir dengan perasaan lagu ni, dengan jiwa lagu ni, istighfar dengan keadaan lagu ni, semaya dengan keadaan lagu ni. Barulah kita akan sambung dengan Quran, baru kita akan hidup dengan Quran. Tak, baru kita akan hidup. Barulah kita akan sentiasa dibimbing. Tak, kalau tidak kita akan syok. Tak, kita akan terpedaya dengan ilmu. Orang terpedaya Quran ni. Tak, Allah SWT boleh hakat orang dengan Quran, Allah boleh jatuhkan dengan Quran. Dia tengok Nabi, Allah Taala pujuk Nabi, sabar sajalah wahai Muhammad, janji Allah itu benar. Sebab Nabi masa ni kan dikritik oleh orang Mekah ni. Pak mari azab lalu. Allah Taala kata fa imma nuriyan, kami boleh tunjuk pada kamu wahai Muhammad apa yang kami janji pada mereka, ataupun kami mati kamu. Sebenarnya sama aja. Semua kembali pada kami belaka. Semua kamu pun kembali pada kami, mereka pun akan kembali pada. Bila kembali pada kami buat keputusan. Walaqad arsalna rusulan min qabli, sesungguhnya kami telah utus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Ada di antara mereka yang kami cerita pada kamu, ada di antara mereka kami tak cerita. Dan wa ma kan rasulin, dia tidak ada mana-mana rasul pun yang Allah SWT utuskan mereka ni mereka memiliki mukjizat. Ada. Tengok. Wa ma kan, tidak ada mana-mana rasul pun ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak ada mana-mana rasul pun Allah Taala bagi tahu mereka boleh datang ke mana-mana ayat melainkan dengan izin Allah. Mereka tak miliki. Seperti mana Nabi tidak miliki.
Fa idza jaa amrullah, bila datang je perintah Allah, qudiya bil haqq, habis belaka. Benda keputusan itu akan dibuat dengan hak. Dia ketika itu wa khusira hunalikal mumtilun, rugilah orang yang mana menentang Allah dan Rasul. Allah cerita tentang Allah lagi semula. Tengok Quran. Tak supaya Nabi meruk dengan Allah. Tuai dia Allah. Dai orang yang baca Quran, Allah SWT nak suruh kita rasa ni tuai kita Allah. Allah ni tuai kita. Kalau kita tak ada rasa Allah ni sebagai tuai kita, maka kita akan bijak. Kita buat dakwah, tak apa, langgar perintah Allah Ta'ala tak apa. Sebab kita ingat tu dakwah tu kita, milik kita. Dakwah ni kita kena tengok kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba, baru kita ada kekuatan, baru kita tak terkesan dengan keadaan. Nah, sebab kita, hamba ni dia kena ikut kacak sepenuhnya tuai dia ya. Dia tak boleh bijak hamba ni. Kalau dia pula tak apa lagu ni tak apa, keadaan lagu ni tak sepanjang jemaah tak apa, keadaan lagu ni tak apa, tak rapat sah tak apa, jarak-jarak tak apa. Dia kacak, dia tak rasa dia sebagai hamba Allah. Dia rasa agama dia dengan Allah supaya tu lah ya. Allah beri syariat, dia beri syariat juga. Perasaan hamba tu tak ada. Kalau dia tahu Allah ni lagu mana, ilmu Allah lagu mana, kudrat Allah lagu mana, hakikat dunia tempat ujian, tak akan keluar lagu tu. Sebab dia takut, sebagaimana dia takut pada kerajaan, sebagaimana dia takut, dia tak berani kecek itu sebab dia takut pada sultan ke, dia takut pada kerajaan ke, dia tak berani kecek. Ni dia tak ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah Taala cerita tentang dia lagi. Allah alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Tengok. Tak. Lepas cerita kejadian kita, cerita langit, bumi, Malaysia dia pula. Ini cerita tentang makanan kita pula. Huwal ladzi ja'ala lakumul an'am. Dialah yang jadikan untuk kamu al-an'am. Binatang ternakan. Litarkabu minha, ada di antaranya kamu jadikan sebagai kenderaan, ada di antaranya kamu jadikan sebagai makanan. Bawa cerita al-an'am ni. Sekali lagi, ingat pada kita. Tak. Al-an'am semua digandingkan kita, digandingkan manusia. Bawa al-an'am ni taslim pada Allah. Taslim pada kita tuai dia untuk kita Allah SWT nak ajar pada kita. Al-an'am sentiasa disebut dengan kita. Allah dah tundukkan al-an'am pada kita. Al-an'am tunduk pada kita buat apa? Sebab kita bagi makan pada dia, kita bagi keamanan pada dia. Al-an'am bila kita bagi makan pada dia, kita bagi keamanan pada dia, bagi pada kita kepada dia, dia bagi tekak pada dia. Habis. Sebab tu Allah SWT sentiasa cerita ulang. Sepatut kita taslim pada Allah SWT. Bagaimana al-an'am taslim pada kita. Taslim pada Allah SWT. Sebagaimana al-an'am taslim pada kita. Allah yang jadi kepada kamu binatang ternakan. Sebahagiannya kamu jadikan sebagai kenderaan. Sebahagiannya kamu makan. Tengok. Wak unggah. Tak apa. Tuai unggah. Taslim. Apa tuai makan? Tuai keamanan. Tuai dia nak unggah. Tuai nak tekak. Tekak. Ni taslim. Kita dengan Allah SWT kena taslim. Ni jalan selamat. Jalan selamat. Dia tak boleh bijak. Hamba tak boleh bijak. Walakum fiha manafi'. Bagi kamu pada binatang ternakan lagi manafi'. Banyak lagi manfaat. Walitablugu 'alaiha hajatan fi sudurikum. Kamu dapat guna dia untuk sempurnakan hajat-hajat yang ada dalam dada kamu. Wa 'alaiha, begitu di atas dia di atas kapal tuhmalun. Kamu guna kan? Untuk akut barang dia, kamu untuk naik sendiri. Wa yuriikum ayah, dia tunjukkan lagi tentang kudrat dia, tentang kebesaran dia. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka ayat Allah mana lagi yang kamu nak ingkar? Afalam yasiru fil ardh, tak jalan ke atas. Ni supaya kita ambil iktibar umat terdahulu pula. Afalam yasiru fil ardh, kamu tak perhati, tak berjalan ke di atas muka bumi. Fayanzur, perhatilah wahai hamba, bagaimana kesudahan akibat orang yang sebelum kamu, wahai Mekah. Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa athara, yang mana mereka tu bilangan lebih ramai daripada kamu, kekuatan lebih hebat lagi, tamadun lebih hebat lagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, apa saja mereka ada yang mereka buat tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Ni ambil iktibar. Falamma ja'atum rusuluhum, bila datang pada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa bukti, farihu bima indahum. Tengok dia gembira apa yang ada pada dia. Ilmu kita lebih hebat, sains kita lebih hebat lagi daripada perintah Allah, daripada sunnah Nabi. Setiap zaman ni Allah nak uji lagu ni. Setiap umat dia rasa dia lebih hebat lagi. Allah nak buat keadaan-keadaan ni sebagai ujian semata-mata. Sebab tu Allah nak cerita pada kita bagaimana ilmu dia. Banyak tak tasawur. Ilmu makhluk kalau kumpul sampai hari kiamat semua sekali celup dari laut. Lekat jari tu ilmu seluruh makhluk. Air laut tu ilmu Allah Subhanahu. Baik. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, umat terdahulu sebelum kita ni, bila datang pada mereka Rasul dan bawa bukti-bukti supaya taat pada Allah, supaya taat pada Rasul,
Farihu bima indahum. Mereka gembira apa yang ada ni. Oh zamir tu tak ada lagu ni. Setiap zaman. Tak zaman farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan apa, dengan sains mereka, dengan kajian mereka, hasil mereka, sehingga langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahaqa bihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah azab mereka dengan sebab mereka mempersendakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dah perintah Allah. Bila mari perintah Allah Subhanahu bahaya ke nyawa kita. Nabi Ibrahim, tengok Nabi Ibrahim millah kita. Nabi Ibrahim millah kita. Falamma ra'u ba'sana, bila mereka lihat azab kami, Allah Taala bagi tahu, qalu amanna billah. Ketika itu barulah mereka kata kami beriman dengan Allah saja semata-mata. Wa kafarna bima kunna bihi musyrik. Dan kami kufur dengan apa yang kami syirik sebelum ni. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum. Allah Taala bagi tahu tak akan bagi manfaat lagi iman bila lihat azab Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah, inna sunnah Allah kepada setiap hamba yang sebelum ni. Wa khasira hunalikal kafirun. Rugilah orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat, kita baca sikit. Fussilat, masuk Fussilat ni mana sangat jelas. Ada kitab yang sangat jelas. Kitab Allah SWT sangat jelas. Hamba tak boleh buat alasan. Hamba tak boleh buat alasan. Dan surah ni panggil apa? Favourite Nabi. Nabi dari dakwah dia Nabi baca surah ni. Nabi dakwah Abu Sufyan pun baca surah ni. Muawiyah bagi tahu kan. Nabi naik Nabi nampak Abu Sufyan dengan Hind, dengan isteri dia, dengan Muawiyah nak pergi ke kebun dia. Nabi pergi jumpa pujuk Abu Sufyan. Nabi baca surah ni, satu surah ni pada Abu Sufyan dengar, lepas tu suruh balik gitu. Ni percubaan Nabi bukan ada modal lain. Dan surah ni asbab nuzul surah ni kan, ni Utbah Abdul Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni siapa ni? Saing tok Nabi. Tak, saing tok ni. Saing dak Abdul Muttalib. Tak, peringkat tok. Tak. Ayah Nabi tak Abdullah tu anak buah juga. Baik. Orang cerdik di kalangan Quraisy yang di apa dia? Quraisy pergi jumpa dia minta khusus supaya dia ni panggil Nabi, nasihat Nabi berhenti dakwah. Tak, jangan teruskan dakwah. Jadi dia mari jumpa Nabi, tengok dia panggil. Ya benar akhi, wahai anak saudara. Dia panggil. Ni Abdul Walid bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Dia bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak tanya kamu lebih mulia ataupun Qusay bin Kilab? Qusay bin Kilab ni kalau zaman kita enggak Tok Guni Aziz. Lebih mulia ke Tok Guni Aziz? Dan kalau zaman sebelum kita kenali. Qusay bin Kilab ni semua Quraisy ni, semua orang Mekah ni anggap belaka orang jauh sekali. Tak. Nabi ditanya kamu dia, kamu lebih mulia ataupun Qusay bin Kilab? Nabi dia, kamu lebih mulia ataupun Abdul Muttalib tukmu? Nabi dia, kamu lebih mulia ataupun ayah kamu? Nabi dia. Tak. Utbah bagi tahu, wahai Muhammad, kalau kamu rasa Qusay bin Kilab lebih mulia daripada kamu, datuk kamu lebih mulia daripada kamu, ayah kamu lebih mulia daripada kamu, ketahuilah mereka semua tu seperti kami. Tapi kalau kamu rasa tu kamu lebih mulia daripada semua tu, maka tak ada di kalangan Quraisy ni anak muda yang mana paling teruk daripada kamu. Wahai Muhammad, kamu buat perkara ni kamu kena ganggu kan? Tak, kami akan panggil orang yang boleh rawat kamu. Kamu buat perkara ni kerana nak dunia, kami akan kumpul harta. Kamu buat kerana nak jadi raja ke, kami akan mesyuarat nanti kami tak akan buat keputusan. Ini tawar ni. Nabi kata apa? Afara taya Abul Walid. Nabi kata, Musa dah. Nabi nak kacau ke mana? Nabi kata, fasma' minni, dengar daripada aku. Nabi baca surah ni. Dia baca Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat. Siapa ayat? Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Tutup mulut lalu. Takut dia. Dak, ni orang kafir ni, Utbah ni. Bila dengar Nabi baca depan dak, tutup, hasbuka ya Muhammad, hasbuka ya, tutup bawah ya, bawah. Takut dia. Orang yang apa ni? Moyok lalu. Balik dari kali moyok lalu. Masuk dalam rumah, kunci pintu. Tak tubik, tak jumpa siapa dia. Tak jumpa siapa. Terkesan dia dengan ayat Allah. Ni orang kafir terkesan. Tak. Tapi bila Abu Jahal pergi ke dak? Asabata murtad dah ke? Tak. Hai Abu Jahal. Oh, mu tak cukup makan. Tengok Abu Jahal pandai. Abu Jahal ni pandai. Tak. Mu tu tak cukup makan lagi ke? Tak, mu nak ada benda ke?
Mana dia main sentimen hamiah kan. Tetap Utbah ni orang kaya, orang ada kedudukan, dah dia mau tak cukup giai lagi. Kalau kita bila setuh lagu ni kan, oh hilang kewarasan semula. Tobik marah. Dah. Dia tapi itu kesan dah sebenarnya. Tapi kerana kesombongan, kebesaran jiwa tu lagu tu dia tak boleh. Iman tak masuk. Iman tak masuk. Nabi baca surah ni. Musa bin Umair bila Nabi hantar ke Madinah, gapo dia dakwah Musa? Surah ni jumpa dengan ketua daripada Khazrah, ketua daripada di antara ketua daripada Khazrah ke Aus ke, tak. Dia kan ketua daripada ketua keluarga lah. Rumah ke rumah pergi, surah ni dibaca oleh Musa. Tak, surah Hawamin, surah Hawamin. Jadi antara surah yang dibaca. Sebab tu sahabat ni dia tak ada modal lain, ni modal dia dan ni Quran. Sebab tu kita nak buat dakwah, kita tak ada modal. Lepas kita buat dakwah cara kita, tak. Lepas tu orang tak ikut kita pening pula. Kita tekan pula. Lepas tu kita tekan macam-macam. Tak. Mula buat dakwah cara kita pula. Cara kita pula. Tidak. Tengok panduan daripada kita Allah. Ada surah yang sangat hebat. Surah dia Allah Taala namakan surah ni Fussilat. Kita Allah yang jelas. Kita yang sangat jelas. Kita Allah. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Yang menurunkan siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahman ni kalau kamu tak seikut, dia akan azab kamu. Tapi kalau kamu ikut, dia akan muliakan. Ar-Rahim. Kitabun, sebuah kitab yang sangat agung. Fussilat ayatu. Ayat dia sangat jelas. Ayat dia ni sangat jelas. Quran yang dibaca dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Arabian pun sebenarnya panggil Arabian ni apa? Sangat jelas lah. Nah, sangat jelas. Di kaum ya'lamun, untuk kaum mereka dapat mengetahui. Basyiran dalam Quran ni apa dia? Berita gembira pada orang yang taat, nadhiran pada orang yang ingkar. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Tengok Allah nak bagi kita. Bagaimana Allah nak bagi hidayah? Fa'arada. Tak, bila dibaca pada mereka berpaling. Lepas tu kebanyakan mereka fahum la yasma'un. Mereka tak dengar pun. Sebab tu Allah tak bagi hidayah. Jadi 13 tahun di Mekah ni payah Quran nak faham. Siapa tak apa 100 orang masuk Islam ni. Tak, bukan Quran payah nak faham. Sebab apa? Sebab mereka tak dengar. Tak, celak mata nak lawan Nabi. Celak mata nak lawan Nabi lalu. Kebanyakan mereka ni tidak mahu dengar. Bahkan mereka kata, tengok Allah Taala rakai ke ucapan. Mereka kata hati bani fi wa qalu qulubuna fi akinnah. Hati kami ni penuh dah, ada tutupan. Mimma tad'una ila, apa yang kamu suruh kami padanya tu. Daripada telinga kami pun ada tutupan juga. Dan di antara kami dengan kamu ada hijab. Fa'amal inna, membuatlah amal agama, kami buat amal kami. Jadi orang lagu ni kan penuh dengan kesombongan gini. Mungkin mana Allah nak bagi hidayah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, aku ni hanya manusia seperti kamu. Bezanya yuha ilayya, aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annama, dah wahyu Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan tengok Allah bagi tu. Wahyu Allah kepada paling besar sekali. Ilahukum ilah, tempat gantung kamu hanya Allah yang esa. Fastaqimu ilaihi, tengok. Istiqamahlah kamu pada Allah. Istiqamah, tengok. Fastaqim kama umirta, tengok. Bukan fastaqim cara kita. Ni tulis fastaqim saja. Ya, fastaqim. Tak ada makna fastaqim. Istiqamahlah. Istiqamah ni tak ada makna. Ya, nak istiqamah fastaqim kama umirta atau fastaqimu ilaihi. Istiqamah kepada Allah. Konsisten nak jadi hamba Allah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ni payah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wawailul lil musyrikin, celakalah bagi orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang mana tidak mengeluarkan zakat. Zakat ni zakat umum lah. Tak tolong orang miskin. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka ni puncanya kerana kufur dengan hari akhirat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, ada pun orang mana beriman dan beramal soleh, bagi mereka balasan yang tidak akan putus. Tidak akan putus, akan berterusan. Qul, maukah aku bagi tahu pada kamu? Adakah kamu nak kufur dengan zat yang mana yang mencipta bumi ni dalam masa 2 hari? Wa taj'alu lahu anda, dan kamu jadikan bersama Allah tu ada tuhan lain yang tak cipta apa-apa. Kita dah bahas dah. Nidun jamak andan, gapo dia adalah bahasa Arab ni. Ya, benda yang tidak sekufu, benda yang tidak setara, benda perbezaan dia begitu jauh sekali, seperti langit dengan bumi. Nidun langit kepada bumi. Langit begitu tinggi, suatu betul rendah, dia panggil nid. Tapi diletak sekali.
Dia letak sekali. Tak, putih dengan hitam. Tak, hitam ni bagi putih. Tak, dia tak setara. Tapi disuruh seperti mana Allah SWT. Dia tak pernah hak tu ni. Cara Allah SWT buat perbanding. Adakah kamu nak kufur dengan zat yang mana mencipta bumi ni dalam masa 2 hari? Sini Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat lagi hari. Tengok ni, Allah Ta'ala jelas pada kita ni. Bumi dijadikan dalam masa 2 hari. Adakah patut kamu nak jadikan tak cipta apa-apa tu sebagai Tuhan juga? Dzalika rabbuna. Dialah Rabbul alamin, yang tarbiyah sekali alam. Wa ja'ala fiha. Dia jadikan pada bumi ni gunung ganai di atasnya. Dia Allah Ta'ala bagi keberkatan padanya. Dia Allah SWT tentukan dak makanan-makanan yang dihasilkan daripada bumi ni fi arba'ati ayyamin sawa'an nisa'ilin. Dalam masa 4 hari. Semua sekali. Arba'ati tadi 2 hari sebut ni 4 hari jadi 6. Lepas tu sebut cipta langit 2 hari jadi 8. Dalam Quran bagi tahu langit dan bumi 6 hari. Bercanggah pula sini. Kalau dia mana? Dak sini Allah Taala bagi tahu. Allah Taala jadikan mula-mula 2 hari dak bumi ni. Kemudian Allah Taala pasakkan gunung ganai di atas bumi ni. Kemudian Allah Taala jadikan dak makanan-makanan yang akan keluar daripada bumi ni untuk manusia, untuk ternakan, untuk semua ni makhluk dia yang melata ni. Dak semua sekali dia jadi 2 hari capur semua ni fi arba'ati ayyam. Capur dah. Ni usul biasa dalam bahasa Arab. Usul biasa bahasa Arab. Dak sirtu ila Terengganu dak yaumain summa ila Kuantan salah satu ayam. Tak mana perjalanan daripada sini tu siapa ke Kuantan tu lalu Terengganu tu 3 hari belakang dah. 3 hari belakang. Itu biasa dalam bahasa Arab dia main guna gitu. Tak cakap pendek. Sini pun Allah SWT nak bagi tahu. Jadikan bumi asalnya 2 hari. Kemudian Allah SWT lengkap belakang tu semua jadi bumi 2 hari dengan lengkap belakang ni fi arba'ati ayyam sawa'an lisa'ilin. Penjelasan yang begitu jelas untuk orang yang bertanya. Ginilah jawapan dia, tak berubah. Sawa ni dak keputusan yang Allah Taala bagi tahu, jawapan yang tidak akan berubah. Ginilah proses kejadian bumi, Summa stawa ila sama. Kemudian Allah Taala tuju ke langit. Tengok istawa ni. Orang kata istawa dengan mana qasada sini tak? Mana ada qasada? Qasada tu ila qasada. Ila tu qasada dah. Qasada memang digunakan untuk ila. Istawa ni tak ada makna dia bukan makna qasada, dia bukan makna sa'ida, dia bukan makna istaqarra, dia bukan makna nadija. Dia lekuk guna belakang. Dia makna dia apa dia? Makna dia tamamul hal atau tamamus sifah atau kamalul hal atau kamalus sifah. Untuk menyatakan benda itu sempurna. Summa stawa ila sama ni. Kemudian Allah Taala tuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit. Tuju ke langit untuk sempurnakan kejadian. Seperti mana hadis Nabi kata hatta yastawiya qa'iman. Sehingga dia rukuk dengan sempurna. Summa yakum hatta yastawiya qa'iman. Summa yarka' hatta yastawiya raki'an. Sehingga sempurna rukuk. Ya, semua ada makna sempurna. Istawa ni kalimah yang digunakan untuk sempurna. Hal yastawil a'ma wal basir. Adakah sempurna orang buta dengan dia mesti ada makna sempurna semua. Kalimah istawa ni, kalimah sawa ni dia ada makna sempurna belakang. Dia bukan makna apatah lagi makna istaula, tak ada makna. Summa stawa mana? Kemudian Allah SWT tuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit. Wahai masa tu langit wahya dukhanun. Masa tu langit masa tu dia asap. Jadi Allah Taala jadikan bumi dulu baru langit. Jadi teori kata dulu langit dan bumi duduk sekali, tu pelawak. Kita baca dah ayat kan? Tak ada. Fa fataknahuma faj'alna minal ma'kulli syai'in hayyin kan? Tak. Bumi itu fatkan. Allah Taala bagi tu bumi dulu tak menumbuhkan tumbuhan peringkat awal. Langit tidak menurunkan hujan. Selepas Allah Taala jadikan langit bumi, dia tak tumbuh kan? Tak. Kemudian Allah SWT fataka. Allah keluarkan tumbuhan daripada bumi, Allah turunkan hujan daripada langit. Daripada hujan turun tumbuh-tumbuhan. Fataka maksudnya keluar daripada langit, keluar tumbuhan daripada bumi. Itu fataka. Bahasa begitu juga. Sebab tu mari teori Big Bang tu semua bahasa jadi pening tu kemudian ni. Dia nak kaitkan fataka dengan berlaku letupan. Tak ada. Fataka tak ada makna netu, tak ada makna. Bahasa Arab ada makna yang mana untuk menggambarkan berlaku
gapo dia pertemuan kau berlaku itu banyak ada. Tak. Ke surah-surah kiamat ke infitar belaka tu dia ada mana-mana gitu belaka kan. Tak ada. Jadi sebenarnya Allah SWT jadikan bumi dulu. Dia tak boleh pun kita tahu kan sebenarnya Allah kan Allah walam yakum ma'hu syai. Ada. Sebenarnya ada Allah. Tak. Kemudian khilaf ulama lah nusus Allah Taala buat lagu tu. Ada kata qalam dulu, ada kata arash dulu, ada kata air dulu. Ni Allah Taala buat dak Nabi ucap bagi tahu pada kita dia tak ada siapa boleh dakwa paling betul sekali dia. Walau bagaimanapun tiga perkara ni dulu. Tak. Tapi zahir dari sudut mantik kita kan qalam dululah. Allah Taala jadi qalam. Kemudian dia qalam tu tulis semua tu. Kemudian bila nak jadikan berlaku arash dulu. Cuma dalam hadis tu bila kita tahu bila jadi ke arash wa kana tahul ma. Kata gitu. Di bawah dia tu air. Jadi itu jadi sebagai ulama kata air dulu. Jadi tidak ada masalah. Sebenarnya asalnya Allah. Kemudian kita kata qalam. Qalam tu Allah Taala suruh tulis belakang. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam hadis kita Allah Taala telah tulis takdir semua makhluk ni sebelum Allah jadikan langit dan bumi 50,000 tahun. Masa tu qalam lah. Tak, takdir semua tulis. Kemudian lepas qalam tu apa dah? Arash. Lepas tu air. Lepas tu baru langit bumi. Lepas tu bumi dulu. Bumi Allah Taala jadikan termasuk semua. Kemudian baru langit. Proses dia. Ya, lepas langit ketujuh baru kursi. Atas kursi itu air. Atas air itu arash Allah SWT. Arash yang paling besar sekali. Zahirnya arash ni mana makhluk ni semua. Sebab tu zikir Nabi kan tak? Zikir Nabi ajar pada isteri dia kan, balik mai subuh tu. Apa tu? Ada dakhal apa? Subhanallah bihamdih. Adada khalqih. Subhanallah bihamdih adada khalqih. Ada sebut adada khalqih mula. Mengikut bilangnya makhluk. Kemudian waridha nafsi. Allah. Kemudian wazinata arsy. Sebut arash. Beratnya arash. Mana sebut makhluk mananya bawah pada arash tu makhluk ni bawah pada arash belakang. Dia sekitar arash ni bawah pada arash. Atas tu wa fawqal arash Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Imam Bukhari bagi tahu, seperti mana Ibnu Mas'ud bagi tahu. Wallahu Subhanahu wa taala fawqal arash. Fawqal arash. Tak. Bawah daripada makhluk paling besar sekali arash. Tak. Bawah arash air. Setiap jarak tu 50 tahun. Bawah air tu kursi. Kursi ni bukan kursi kita panggil kursi juga kan. Kita tu kesayang Arab. Tak. Bukan kursi ni. Tak, kursi. Dia daripada perkataan karasa ni dia ada makna sebab tu Allah wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Tak. Waktu dalam bahasa Arab dia panggil buku kan ada kurasah. Tu buku cari pegang tu kurasah. Kurasah, karasin juga. Perkataan karasa ni dalam bahasa Arab ni dia makna apa? Maknanya intimam, maknanya yang benda yang dikumpul dengan begitu banyak. Sebab tu kurasah dia kertas banyak kan. Dia panggil kurasah tu. Dia mesti ada makna tu. Takrisul waktu yang mana diberi begitu banyak dipanggil takrisul waqt. Jadi karasa ni satu perkataan yang mana yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sangat banyak, yang sangat luas. Tak. Hakikat dia kita tak tahu. Tapi itu dah kursi tu bukan kursi ada kaki empat tu tak. Tak sebab dalam bahasa Arab sendiri tu tak bukan kursi. Bukan. Semastawa ila. Kemudian Allah SWT menuju ke langit untuk menyempurnakan kejadian langit. Masa tu langit dukhan, asap. Lalu Allah Taala perintah pada langit dan bumi. Wa qala laha walil ardi. Allah kata pada langit dan bumi, "I'tiya tawan, datang menghadap kami tawan au karha." Tak. Maka langit dan bumi kata, "Ataina tawan." Kami datang dengan taat. Tengok. Langit dan bumi Allah Taala. Sebab tu bukan Nabi buat lagu ni. Tak. Titah pada langit dan bumi. 7 petala langit. Tak. Allah SWT titah pada dia. Maka semua takut pada Allah Subhanahu wa taala. Faqadahunna sab'a samawat, lalu kami sempurnakan kejadian langit-langit dalam masa 2 hari. Dalam masa 2 hari Allah Taala sempurna. Sebenarnya Allah Taala boleh buat kalamhil basar seperti mana Allah bagi tahu dalam ayat. Mudah ya bagi Allah Subhanahu. Tapi Allah Taala nak bagi tahu kanun dia, peraturan dia pada kita supaya kita belajar. Wa uha fi kulli samain amraha, kami wahyu kepada setiap langit itu ada perintah dia yang Allah Taala tentukan. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya masabih. Kami hias kepada langit dunia ni
dengan lampu-lampu, dia juga penjaga, ada malaikat-malaikat penjaga. Zalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan takdir daripada yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Fa in aradu, kalau kamu berpaling juga wahai Mekah, faqul, katakanlah memang anzartukum, aku ancam kamu dengan sa'iqatan, dengan bunyi satu tepikan seperti mana yang telah menimpa kaum Samud. Ketika ni Utbah bagi tahu baca kesan ni. Kalau kita tak terkesan, tak tahu. Tak benar kita. Tak. Idza ja'atuhum rusul. Kita sambung esok. Pagi esok akhiranlah insya-Allah. Tak ada juga habis. Lepas ni kita kena start apa 15 Syaban juga. Oh ni kita start 10 Syaban. Dah kali pertama kita cuba start 15 Syaban juga. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabi wa rasul walhamdulillah.